Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan saya, Cikgu Linda, bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Tema pentingkan kebersihan dan kesihatan. Tajuk cerdaskan diri. Standard pembelajaran 5.1.4 memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata tugas mengikut konteks dalam kurungan kata perintah. Objektif, pada akhir pengajaran, murid dapat mengenal pasti 4 kata perintah dengan betul, membina 3 ayat menggunakan kata perintah dengan betul. Kriteria kejayaan, murid boleh mengenal pasti 4 kata perintah dengan betul dan membina 3 ayat menggunakan kata perintah dengan betul. Okey anak-anak, sebelum tu mari kita tonton video. Tujuan untuk menimbulkan tindak balas terhadap perintah, arahan, larangan dan sebagainya. Contoh kata perintah ialah sila, jemput, tolong, harap dan jangan. Kata perintah sila digunakan untuk meminta dengan hormat supaya melakukan sesuatu. Contoh, sila duduk, sila beratur sebelum menaiki bas. Kata perintah jemput digunakan untuk mengajak atau mengundang. Contoh, jemput masuk, jemput makan kuih ini. Kata perintah tolong digunakan untuk meminta bantuan. Contoh, tolong tutup suis lampu. Tolong bersihkan meja ini. Kata perintah harap digunakan untuk meminta sesuatu perkara dilakukan. Contoh, harap semua bertenang. Harap dengar dengan teliti. Kata perintah jangan digunakan untuk melarang melakukan sesuatu. Contoh, jangan merokok di kawasan ini. Jangan bermain di situ. Okey anak-anak, tadi kamu dah tengok apa itu kata perintah. Okey, kata perintah adalah bertujuan untuk menimbulkan tindak balas terhadap perintah, arahan, larangan dan sebagainya. Okey anak-anak, tadi kamu dah tengok apa kata-kata kata perintah iaitu sila, jemput, tolong, harap dan jangan, kan? Okey. Anak-anak, sekarang kamu buka buku teks muka surat 55. Okey, anak-anak tengok ya. Okey, sama tak buku teks kamu dengan gambar dekat slide ni? Sama kan? Okey anak-anak. Okey, kamu nampak tak? Kamu rasa ni dekat mana ni? Okey, dekat padang kan? Okey, apa yang kamu nampak kat sini? Nampak anak-anak murid kan? Okey, ada cikgu. Lagi ada minuman. Okey, pandai. Okey anak-anak, mari kita baca. Okey, mari kita baca ayat yang menggunakan kata perintah ya. Okey, kita tengok ayat yang pertama dulu. Sila duduk di sini, cikgu. Okey. Apa perkataan kata perintah yang digunakan?
Pandai. Kata perintah yang digunakan adalah sila. Pandai. Okey, kita tengok yang kedua pula. Jangan biarkan dia terlepas. Okey, kata perintah yang mana? Mana kata perintah? Pandai, jangan. Okey, jangan. Jangan biarkan dia terlepas. Bagus anak-anak. Okey, seterusnya. Nombor 3. Jemput minum air ini. Okey. Kata perintah apa kat sini? Kata perintah apa yang kamu dapat lihat ni? Pandai, jemput. Okey, jemput. Pandai. Okey, seterusnya yang keempat. Tolong kawal pemain itu. Kata perintah apa yang digunakan dekat sini? Mana kata perintah dia? Pandai, tolong. Okey, jadi ada berapa kata perintah dekat sini? 4. Pandai. 1, 2, 3, 4. Okey, kita tengok. Nombor 1. Okey, sila. Okey, sila ni kita guna untuk apa anak-anak tadi? Tadi dalam video tadi dah terangkan. Sila ni kita guna untuk apa? Pandai meminta dengan hormat untuk melakukan sesuatu. Jadi budak lelaki ni, dia minta cikgu dia duduk dekat bangku ni. Sila duduk di sini cikgu. Okey, kita tengok pula gambar nombor 2 ni. Budak lelaki ni cakap, jangan biarkan dia terlepas. Kenapa budak lelaki ni guna perkataan jangan? Kata perintah jangan. Pandai. Jangan sebab dia melarang. Dia melarang. Okey, jangan biarkan dia terlepas. Dia melarang ya anak-anak. Okey. Anak-anak tengok yang ketiga ni. Jemput minum air ini. Kenapa dia guna perkataan kata perintah jemput? Pandai sebab mengajak. Dia mengajak minum air kan? Dia mengajak. Jadi, budak lelaki ni gunalah kata perintah jemput. Okey, cuba tengok budak lelaki ni pula. Tolong kawal pemain itu. Okey, kenapa budak lelaki ni guna kata perintah tolong? Pandai sebab dia minta bantuan. Pandai anak-anak cikgu. Jadi dekat sini ada berapa kata perintah? 4. Pandai. Yang pertama, sila. Kedua, jangan. Ketiga, jemput. Dan yang keempat, tolong. Pandai. Okey anak-anak, seterusnya kamu tulis semula ayat perintah dalam bentuk peta dakap. Okey, kamu tulis dalam buku tulis ya anak-anak. Tulis tarikh hari ni, hari bulan hari. Okey, tarikh hari ni, hari, kemudian tulis arahan. Tulis semula ayat perintah dalam bentuk peta dakap. Kamu buat kotak macam ni. Okey, tulis dekat sini. Ini adalah ayat yang kita baca dekat buku teks tadi. Buku teks yang muka surat 55 tu. Okey, kamu salin balik saja. Sila duduk di sini, cikgu. Jangan biarkan dia terlepas. Jemput minum air ini. Tolong kawal pemain itu. Anak-anak, kamu tulis dengan tulisan yang cantik, yang kemas. Kalau kamu cakap, cikgu, kata perintah ni saya nak tulis dengan pensel warna, boleh tak cikgu? Boleh. Kamu tulislah dengan pensel warna. Kan nampak cantik buku kamu nanti? Okey anak-anak? Okey anak-anak, seterusnya kamu rujuk buku aktiviti jilid 1, muka surat 62. Okey anak-anak. Okey, apa arahan ni? Bina ayat berdasarkan gambar dan kata perintah.
Anak-anak, okey, kita nak bina ayat. Okey, berdasarkan gambar dan kata perintah yang diberi. Okey, anak-anak, kita tengok gambar nombor 1. Gambar nombor 1, dah tolong kamu dah kan? Okey, kata perintah harap. Kemudian, okey, ayat harap dengar dengan teliti. Okey. Harap dengar dengan teliti. Cikgu ni guna kata perintah harap sebab dia meminta sesuatu perkara dilakukan. Okey. Anak-anak, tengok nombor 2. Okey. Nampak tak? Beraturkan lelaki, perempuan. Ada cikgu dekat depan. Kata perintah yang diberi, sila. Sila. Jadi kita bina ayat menggunakan gambar, berdasarkan gambar dan kata perintah. Jadi kamu pun tulis, sila luruskan barisan. Okey anak-anak. Okey, kita tengok gambar nombor 3. Okey, ada gambar 2 orang budak perempuan. Ada gelung. Kemudian kita nampak jari budak perempuan ni macam tunjuk ke arah gelung ni kan. Kemudian kata perintah yang diberi, tolong. Jadi kita pun buat ayat. Tolong ambil gelung rotan itu. Okey, gambar nombor 4. Okey, kita nampak ada budak lelaki pegang raket. Kemudian tak pakai kasut dan kata perintah jangan. Kita nak buat ayat macam mana ni? Jangan bermain tanpa memakai kasut. Okey anak-anak. Anak-anak, kamu tulis dengan tulisan yang cantik dan kemas. Ingat ya anak-anak, selepas habis ayat, di belakang ayat pasti kamu kena letak titik. Ya anak-anak, ni dalam buku mana kamu kena buat? Dalam buku aktiviti jilid 1 muka surat 62. Okey anak-anak, jadi hari ini kamu belajar mengenai kata perintah. Ada berapa tadi kata perintah anak-anak? Ada 5. Yang pertama, sila. Yang kedua, jemput. Yang ketiga, tolong. Yang keempat, harap. Dan yang kelima, jangan. Ada berapa kita belajar hari ini kata perintah? Ada 5. Okey, sila kita guna kalau kita nak minta dengan hormat untuk melakukan sesuatu. Sila. Kalau jemput, kita guna jika kita nak mengajar atau mengundang. Kalau tolong pula kita guna untuk apa? Tolong kita guna untuk kita minta bantuan. Harap kita guna untuk apa? Meminta sesuatu perkara dilakukan. Dan jangan. Kita selalu guna perkataan jangan. Tentu kamu tahu kan? Jangan digunakan untuk melarang melakukan sesuatu. Okey anak-anak, hari ni kamu dah belajar. Kan kamu dah belajar kata perintah. Kemudian cikgu suruh kamu buat, kamu salin ayat dalam bentuk peta dakap. Okey, tulis kan. Kita kena banyak menulis ya anak-anak sebab kita nak lembutkan jari-jari kamu tu. Dan kita nak cantikkan tulisan kamu. Sambil kamu menulis, sambil kamu membaca. Okey anak-anak, jadi cikgu rasa sampai di situ sahaja dulu. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.